Oh, 30. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Malam ni kita nak buat satu, orang kata apa ni? Satu ulang kaji balik tentang PowerPoint tajuk MOF. Okey. So saya rasa kebanyakan cikgu-cikgu pun dah tahu apa itu MOF. So saya ulang balik sedikit sebelum kita start kelas. Mungkin ada yang belum faham apa konsep MOF ni. Okey. Sekejap, lupa tak share screen. Okey, untuk tajuk MOF, okey, first kita kena tahu konsep MOF tu sendirilah. Okey, kita nak tahu apa itu konsep MOF, apa dia MOF dan apa kegunaan dia sebenarnya. Okey. So, for beginners, kita nak clearkan. Okey, kalau cikgu nak clearkan ni, senang je cikgu klik kanan, cikgu kat layout, cikgu ambil blank, kosong terus. Okey, ini saya dah letak grid line yang untuk marking tengah-tengah. Senang saya buat kerja sebenarnya, nak tahu kat mana tengah. Okey, so apa dia MOF? MOF ialah kita nak menggerakkan sesuatu benda dari point A ke point B secara lurus. Secara lurus bermaksud dia akan bergerak secara lurus dalam satu straight line. Okey. Contohnya, asal guna mic je laptop aku hang. Hampir tu. Okey. Slide satu ini adalah point A. So, slide kedua ialah point B. So, dia nak bergerak secara lurus dari point A ke point B. Sebab tu dia kena duplicate dua benda yang sama supaya dua benda ini boleh bergerak secara lurus. Okay. So bila kita ambil transition, kita ambil MOF. Ini. Slide bawah ni. So dia akan bergerak secara lurus. Okay. Cikgu nampak Itu je MOF sebenarnya. Dengan arti kata lain, MOF ialah satu pergerakan dari point A ke point B dalam satu garis lurus supaya dia pergerakan dia cantik. Okey? Okay. Malah nak ambil lah lepas ni, siapa masuk tak ambil lah. Okey? Ketika yang ni kita nak besarkan dia. Cikgu Zuli nak tanya. Ya. Ini MOF ni hanya untuk shape saja ke? Boleh kita buat untuk benda lain tak? Contohnya boleh. Gambar. Gambar bergerak, boleh. Boleh, tapi gambar bergerak. Dia gambar je lah bergerak. Dia bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain lah. Dia akan bergerak lurus. Dia akan ikut garis lurus. So kita kena faham konsep dia. Dia bergerak dalam satu garis lurus. Itu je konsep asas dia. Kena duplicate slide yang kedua pakai gambar yang sama lah. Ya, mesti gambar yang sama. Dia akan detect gambar yang sama sahaja. Okay, daripada point A, daripada point A dia akan pergi point B. Yang ini slide yang kedua. So, bila untuk slide ketiga saya besarkan dia, dia akan bergerak secara lurus dan dia akan membesar sehingga capai pembesaran yang kita nak. Okay. Jadi kecil-kecil kan, so kita besar. So dia akan bentuk satu jalan yang lurus di mana dia akan membesar ikut sampailah kehendak saiz yang kita nak. Okey. Nak tanya tentang control tu, bila kita nak tekan transition MOF itu, kita kena klik slide yang keberapa tu? 1, 2 atau 3? Katakan 1 hingga nak pergi ke yang kedua, kita transitionkan tu pada slide yang pertama atau slide yang kedua? Slide yang kedua. Sebab, kalau cikgu nak buat dari slide pertama ni tekan MOF juga, dia tak bergerak apa-apa pun sebab slide ini, dia tak ada pergerakan.
Oh, so kita buat Slide pada ini slide adalah yang kedua lah. slide Kita kedua, buat pada ketiga dan seterusnya. Semua tekan okey, mouse. okey. 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 So kita buat pada slide yang seterusnya lah, the next one lah. Kalau cikgu katakan cikgu tak nak click on click, okey, cikgu tak nak on click, cikgu boleh guna after ni. Okey. So, ini akan jadi automatik. Kalau cikgu tekan ni, bila cikgu play, okey, nampak tekan after. Tekan, bila dia play, dia akan automatik start daripada A ke B, B ke C. After. Sebab kita ambil yang ni. After Okay. habis saja satu animation, dia akan pergi ke slide yang kedua, dia akan buat tu slide kedua. Daripada slide kedua, habis saja slide kedua, dia akan pergi ke slide ketiga. Automatik. So cikgu tak perlu tekan. Macam mana nak jadikan besar tu? Gambar tu besar. Apa dia? Gambar tu nak besar. Daripada saiz kecil ke besar tu macam mana tadi? Okey, sekejap saya delete sekejap. Okey. Delete slide. Okey. So sekarang ni, slide yang kedua, okey, slide pertama, point A. Slide kedua, dia pergi ke point B. Okey, itu nombor satu. So, bila kita duplikatekan yang ini, okey, ini adalah slide ketiga. So, kita boleh movekan kotak yang petak yang sama ke atas. Okey, dan kita boleh besarkan kotak yang ke slide yang ketiga ni. Bermaksud daripada dua ni, dia akan slowly growing sampai besar untuk yang size kita buat. Dia akan bergerak dalam satu garis lurus, di mana dia akan membesar secara sekata sehinggalah saiz yang kita buat untuk slide ketiga tu sampai. Okey, boleh faham Kalau tak faham tanya. Okey, faham. Faham Okey. So cikgu, kalau saya tanya, kalau cikgu type dekat saya tak tahu cikgu faham ke tak? Buka je mic, cakap je faham. Senang untuk saya teruskan. Okey? So, okey, saya ulang balik Faham. Okey, untuk morph ni, dia punya keyword dia ialah pergerakan secara lurus. Daripada point A ke point B. Okey, apabila bentuk itu bertukar, dia akan membesar secara sekata sehinggalah dia sampai ke point yang seterusnya yang kita dah set besar mana. Okey. So yang ini besar, kita ambil yang ni slide yang saya duplicate. Yang ini kita nak buat besar ni dia jadi kecil pula. Okey. So, saya tekan ni after ni bermaksud bila saya play daripada slide yang pertama, dia akan continue play sampai habis. So, cikgu boleh tengok dia punya contoh A ke B, B ke C dia makin besar, C ke D dia akan makin kecil. Sebab kita dah set dia macam tu. Okey? Apabila dia daripada dua tadi, slide kedua, dia pergi slide ketiga, dia makin membesar. Sebab saya dah set untuk slide ketiga, dia punya size dia dah besar. Okey? Bila dia pergi ke slide keempat, dia mengecil. So, dia shrinking sampailah bulatan yang kecil itu secara sekata dan halus. Okey? So, cikgu boleh faham Itu konsep asal untuk morph. Okey? So, pergerakan itu, kalau kita letakkan pergerakan dia itu, dia bergerak mengikut laluan yang kita dah set. Maksudnya, kalau pergi ke kanan, dia akan bergerak ke kanan. Kalau dia pergi ke kiri, dia akan pergi ke kiri. Kalau dia akan pergi ke atas, dia akan pergi ke atas. Okey. Itu yang pertama. Okey. Cikgu Zuli, nak tanya boleh? Boleh. Okey, kalau tengok pada morph ni, cikgu bagi contoh untuk shape. Betul tak? Shape bulat, simple. Let's say kita nak guna morph untuk gambar. Contohnya gambar Iron Man. Gambar Iron Man. Okey, so contohnya pergerakan Iron Man tu, contohnya dia angkat tangan kanan. Okey, lepas tu dekat slide 2 dia angkat tangan kiri. Morph boleh buat tak benda tu? Cik. Okey, boleh kalau tangan Iron Man tu kita dah pisahkan daripada on body. Contoh okay, katakan saya ambil yang ni. Saya buat satu bentuk orang.
Oh. Ya, Cikgu Zudi tiba-tiba kena melukis kan. Apalah. Okay, kejap Okay. Ini kita buat lurus dulu. Angkat satu tangan je. Tangan kanan angkat, lepas tu yang kedua nanti tangan kiri buat. Okey. Nak lukis dulu. Alah. Okey. Okay. So yang ni saya buang dulu. Okay, ini gambar dia yang pertama. Okay, so gambar kedua ni saya nak gerakkan tangan dia ke bawah. Oh, tak boleh. Dia kena ke dalam sikit. Sekejap. Kalau gerak sini. Tak nampak. Okey, ke dalam sikit. So, kalau kita gerak ke atas. Okey, tak apalah. Contoh je kan. Okey, nampak? Nampak tak? Sekali lagi. Sekali lagi tengok tangan sebelah kanan dulu. Tapi pergerakan dia tak berapa nak ni. Cikgu, itu kalau gambar tangan tu boleh diceraikan kan? Boleh kena ceraikan lah sebab dia nak gerak, kita nak gerak. Tapi kalau gambar tu kita tak boleh ceraikan, kita tak boleh buat macam ni kan? Tak boleh. Cikgu kena ceraikan gambar tu. Ceraikan sebab dulu dia mesti gambar yang sama. Dia punya objek dia mesti gambar yang sama. Kalau macam ni kita buat ni, dia akan lari sikit. Sekejap, dari sini. Sekejap. Satu. Dia pergi sikit. Walaupun saya naikkan ke dia ke atas sikit lagi. Cikgu Zuli nak tanya, kalau nak pergerakannya lebih smooth, adakah kita bermaksud kita kena lebihkan bilangan slide-nya? Iyalah. Lagi kita banyak slide, ni lagi smooth sebenarnya. Okey. So kita tengok ni. Saya buat tangan ni, pergerakan tangan dia ni. Kemudian dia turun ke bawah. Lepas tu naik ke atas. Okey, cikgu nampak Kita nak tukar colour, boleh nampak? Ya, kita tukar colour. Yeay, jadi dah.
Okey. Nampak gerakan dia? So itu basic dia, kita nak bergerak. Maksudnya tadi, yang ini tangan asal, lepas tu dia nak bergerak ke bawah. Kalau cikgu nak letak ke bawah sikit tu sebenarnya boleh, tak ada masalah. Kita dah cuba dia, okey. Lepas tu yang ni kita nak letak tinggi sikit pun boleh. Okey. So bila kita play, dia akan jadi macam ni. Hai. So dia boleh melambai-lambai cikgu lah. So, menjawab soalan saya, Cikgu Putra? Memang menjawab soalan tadi tu. Cuma soalan anak soalan dia, Cikgu Zuli draw satu-satu tadi memang dapat komponen kan. Tapi kalau kita guna JPEG the whole body, contoh Iron Man yang betul, seketul gambar dia tak boleh bergerak ke boleh bergerak? Kena kerat lah, kita kena jelas tak soalan saya? gambar tu kita kena kerat supaya dia jadi join, dia kena letak jointer. Yes. Sebenarnya nak bagi idea je, nak bagi idea. Animation ni, kalau kita buat animation, setiap animation kita ada jointer tau. Dia kalau kita panggil tulang dia. So kita kena faham konsep tulang tu macam mana. Okay. Contoh macam ni, saya buat pergerakan kedua. Yang ni saya ambil warna, kita ambil warna lain dulu lah. Kita ambil warna hijau. Okay, ini pun nak tukar warna hijau. Alamak, kepala hijau pula dah. Katak. Lupa ambil warna hijau. Benda. Okey. So katakan yang nombor 2 ni kita nak buat dia okey, yang situ sikit. Tapi yang ni kita nak buat dia geleng ke sini pula. Okey. So kita tengok bila kita play dia akan jadi macam ni. Nampak pergerakan kepala dia. Off mic tu Syida. So sampai sini boleh faham Sebab tu saya kata kita kena tahu pergerakan dia ke mana dan arahnya ke mana. So kalau kita set dia ke kiri, dia akan bergerak daripada A ke B ke kiri. So kita set A ke B tu ke kanan, dia akan bergerak ke kanan. The next step tu kita kena tahu kat mana dia nak bergerak. Okay. So katakan cikgu nak buat dia berjalan sambil dia bergerak Okay. So kita ambil yang ni. Hari ni aku ajak animation ke? Oh hebat aku hari ni. Saya bagi idea tadi tu. Nak juga dia. Cikgu Zuli, macam mana kena saya tak balik tak slide 3 tu? Sebab saya boleh buat slide 1 ke slide 2 tapi slide 3 tak ada move. Dia tengok transition, tengok transition ni nyala tak move dia? Slide 3 tu transition pada slide 2, nak dapat slide 2. Kalau cikgu duplicate yang memang dah ada move, dia akan yang slide kedua ni cikgu duplicate move, dia akan ikut sekali move ni. Okay, cikgu nampak tak pergerakan dia? Okey, saya ulang balik. Jadi berjalan macam ni. So kalau kita duplicate sebelah yang ni balik, duplicate ini dulu. Letak bawah dia. Okey, so yang ini saya duplicate.
kat bawah dia. Cikgu Julie, macam mana nak bagi benda tu bergerak sebagai satu grup semua bahagian-bahagian yang dah bercerai tu? Jangan asingkan dia terlampau banyak. Tadi bila tarik saja semua bergerak sekali. Kalau biasanya kita tarik satu bahagian, dia akan bergerak yang mungkin badan saja ataupun kaki dia kan. Tadi macam mana kita nak bagi dia grup sebagai satu grup? Kalau rasa salah dia, kalau cikgu groupingkan dia, morph tak jalan. Oh, tak. Artinya tadi bila tarik tu, orang tu dia bergerak semua sekali, bahagian semua badan dia. Saya klik satu-satu. Saya tekan, lepas tu saya tekan control, sambil klik, saya tekan control sambil klik, saya tekan saya tak lepaskan control ni. Control saya control setiap satu bahagian, control and then plus setiap bahagian tu. Klik. Cikgu jangan lepaskan control, cikgu tekan control. Okey. Klik je, dia akan jadi macam itulah, itulah. Oh, tak perlu grupkan lah. Kita tak perlu. boleh. Dia kalau grupkan dia tak jadi. Saya pernah tak jadi morph. Saya grupkan dia tak jadi. Oh, okey. Betul, saya pun dah try tak jadi kalau group. Okey. Okey, thank you. Ya. Okey, cikgu nampak jenis dia? Dah jadi komik. Di papet. 1, 2, 3. Oh, duluan dah. Okey. So, cikgu nampak kegunaan morph dia macam mana? So, ada slide idea. So, hari ni kita belajar buat animation pakai morph. First time, terima kasih Putra bagi aku idea. Kita bagi idea supaya kelas malam ni berbeza dengan kelas sebelum-sebelum ni. Yes. Yes. Lagi padu. Okey. So cikgu kena faham dia konsep dia dari nombor 1 ni dia akan bergerak ke nombor 2. Lepas nombor 2 dia akan bergerak ke nombor 3, nombor 3 dia akan bergerak ke nombor 4. So dia ada satu pergerakan di mana dia punya pergerakan tu sama. So, cikgu boleh buat basic animate sebenarnya. Tu boleh kata, dengan PowerPoint tu cikgu dah boleh buat basic animation sebenarnya. Kalau kita explore lah. So, kalau cikgu nak buat yang ini, kalau cikgu boleh buat satu macam tu cikgu ambil badan Zebeto. Lawan Zebeto. Bukan Zebeto lah. Maksudnya cikgu ambil badan cikgu ambil, lepas tu cikgu tukar gambar muka cikgu kat atas tu sambil dia gerak-gerak sikit. So dia akan jadi macam kartun, gerak-gerak macam kepala orang gerak-gerak tu. So ada soalan sementara kita nak move ke lain? Tak nak Ada soalan? Dia kata dia muka dia satu. Soalan saya kenapa Cikgu Amirul tak main? Okey, so ada soalan Ada soalan? So kita tengok ini pergerakan yang pertama. So kita delete dulu mana-mana kita nak buat yang lain. Okey. Okey. So katakan kita cikgu nak buat satu katakan dia nak buat logo bergerak. Okey. Kita nak buat
Kalau tak ada soalan, saya nak tanya soalan boleh Cikgu Zuli? Kau nak tanya apa? Move ni boleh jalan tak dengan gambar GIF? Boleh. Yang penting sama. Nanti kita cuba Setahu saya Kalau GIF tu kita buat 2-3 slide kan cantik sikit kan, dari move. okey, yang ini daripada atas turun ke bawah. Sekejap. Okey. Yang ini sorry. Yang ini kita nak bagi pada atas. Yang ini kita nak bagi ya Allah. Yang ini kita nak bagi tepi. Yang ini kita nak dari bawah. Yang ini kita nak dari sini. Okey. So bila shape cikgu berada di luar, dalam slide cikgu dia tak akan nampak dia akan kosong sebabnya dia punya ni ada kat luar. So kita nak buat transition more. Ya. Tak jadi jadi macam tu. Lupa. Kesilapan saya ialah yang ini. Yang ini macam detect. Kedudukan dia tak sama. Ya. Kan? Ke bawah. Tepi. Yang ni sebut saya eksperimen cikgu. Saya pun tak tahu. Baru nak eksperimen hari ni. Tengok perjalanan dia betul ke tidak. Alamak. Jadi, apa sebenarnya apa? Dia buat ni. Dekat sini. Tak tekan transition, patut saya edit. Sampai tahun depan pun tak boleh. Transition kosong. Kali ni perlu pun tekan more. Okey, dia jadi macam tu. Saya tak nak jadi macam tu. So daripada sini turun ke bawah. Saya nak jadi straight line sebenarnya. Ada idea tak? Sekejap, kalau yang ni kita ubah kembali macam ni. Tengok sikit apa ni. Okay. Boleh macam tu.
Itu. Ya. Ini betul dah. Oh, Cantik tu. yang ketiga Boleh buat logo. Cikgu Zuli. Sekejap. Cikgu Zuli. Ya, saya tengah memeningkan diri saya untuk buat benda ni. Nak tanya, boleh tak kita buat untuk perkataan, atau words? Apa dia? Boleh kita buat morph ini untuk perkataan tak? Untuk Boleh. huruf-huruf pun boleh kan? Boleh sah. Okay. Sedikit yang Okay. ini. Huruf tu membesar, mengecil lah, macam tu. Okay. Oh, tidak. Sayang cikgu ya. Ambil. Ini. Oh, lagi tak? So, kena buat satu-satu ni. Satu naik. Oh. Kalau nak macam dia kena buat satu-satu tak? Dia naik satu-satu kalau baru cantik. So, yang ini point A ke point B. Lepas tu yang ini boleh pening kan? Boleh lah pening. Okay. So, yang balik daripada sini, yang bawah naik atas. Okay. Satu. So, should be okay.
Satu, dua, tiga, empat. So, kita boleh nanti boleh speed dia laju dia sikit. So, pergerakan itu kita kena tahu juga cikgu nak buat macam mana. So, sebenarnya kalau cikgu nak buat benda ni, cikgu kena ada rough idea juga. Apa yang cikgu nak. So, ada soalan? Cikgu, terputus ke? Hello? Terbaik Cikgu Zuli. Dengar. Naik. Okey, tadi ada soalan kata nak buat air kan? Nak buat air. So, macam mana kita nak buat Ada tak? Yang lengkung-lengkung. Ke cikgu yang nak belajar tadi boleh share screen? Cikgu yang nak buat air tadi. Hello? Cikgu Zuli try yang line yang curve saya cakap tadi Cikgu Zuli. Macam mana? Yang line yang dia bentuk dia macam curve tu. Okey, ke apa tu? Try buat dia gerak satu sebab tadi dah try banyak kali tak jadilah. Okey, kejap Ini ke? Yang curve yang sedia ada tu. Ni, scribble. Oh, yang ni. Satu line tu juga tapi yang tengah sikit tu. Tu. Saya try buat dia gerak tadi tapi tak jadilah. Oh, ya ke? Nak bersuara sikit. Besar ni. Lupa je nak besar ni. Maksudnya nak gerak ke atas ke macam mana? Nak buat. Ya. Itu kan? Tengok.
Boleh pula. Kalau satu je Cikgu Zuli just nak gerak kiri kanan je. Oh, sorry. Saya ingatkan nak buat macam ombak. Sorry. Sekejap. Yang ni jadi macam ombak air tu bila kita tengok buat macam ni. Yang ni okey. Ini jadi macam ombak. Jadi bulat-bulat dia tu. Konsep dia sama. Mungkin kita nanti kita nak tukarkan dia punya jadi macam rata sikit. Saya pun tak ingat macam mana buat. Okey, satu ni Ya, just nak gerakkan dia je. gerak ke mana? Tak kisahlah kiri kanan. Sekejap Belum. Dia akan jadi macam ni. Boleh pula dengan Cikgu Zuli dengan saya dia tak nak. Cuba cikgu share screen. Saya boleh tengokkan. Saya tak buka laptop, sorry. Oh ya ke? Okey. So, Dah try baik kali tadi, tak apa, nanti saya try lagi. konsep dia lebih kurang macam tu lah cikgu. So, Cikgu Zuli nak tanya, kalau kita dah buat dekat yang ada laptop yang ada Microsoft 19 ke atas kan, kemudian kita play dekat laptop lain, boleh on tak? Maksudnya yang tak ada 2019 punya ni. tak boleh. Dia kena ada mob juga. Sepatutnya tak boleh lah. Sepatutnya. Saya pun tak sure, saya tak nak try. So, saya susah cakap. Cikgu Zuli, tadi kata untuk morph ni, dia hanya untuk pergerakan yang straight line kan? Maksudnya dia tak boleh curve kalau pergerakan kita nak bagi dia bukan straight line, tak boleh ya? Boleh, tapi cikgu kena buat macam ni. Okey, sekejap saya bagi contoh Okey. Cikgu katakan cikgu nak buat bentuk pergerakan dia bulat nanti kan. Cikgu kena buat macam ni. Katakan saya ambil shape satu bulat kat sini. Okey. Yang ini yang pertama. Okey. So yang kedua, cikgu kena buat banyak kerja lah sebenarnya. Yang kedua, cikgu kena naikkan sikit. Sorry. Boleh jugalah kita lebihkan. Kita lebihkan. Saya ada idea sekejap ya. Sekejap. Lebihkan transition dia lah. Saya ada idea macam mana nak smoothkan cantik dia punya pergerakan. Sabar. Alamak. Hitam. Dalam kosong. So, kalau cikgu nak buat pergerakan yang cantik, dia jadi bulat cantik. Okay, mula-mula cikgu kena tahu. Okay, so daripada A ni, dia nak akan ke tengah-tengah ni. Okay. Lepas center. Okay, dan ini. Faham dah. Saya tahu apa maksudnya. Cikgu kena buat banyak lah ya kalau nak dia bagi dia berjalan seperti dalam satu keliling bulatan. Ya, lebih kurang lah. Kita testing. Maksudnya dia masih boleh curve lah maksudnya. Tapi kena dia banyak dia punya transition dia lah. Kita test tengok dia punya pergerakan dulu. Okey. Saya pun
dia tak berapa nak smooth jugalah. Dia kena, kalau tu kena buat laju sikit. Tapi kalau cikgu nak buat pergerakan macam tu, lebih baik cikgu guna animation. Yang ini cikgu ambil ni. Tak semuanya cikgu kena guna morph cikgu. Okey? So, tak semua benda cikgu kena guna morph. Cikgu, di mana nak tukar dia punya masa untuk pergerakan dia? Apa dia? Nak bagi bergerak lebih cepat. Katakan morph tu nak bagi dia lebih cepat. Morph boleh bagi cepat. Memang dia tak ada ni. Oh, dia memang fix masa. Dia memang automatik. Tak boleh bagi cepat atau lambat tak pergerakan dia tu? Setahu saya tak. Yang tu duration dengan delay tu tak ada? Duration delay ni, saya pun tak tahu. Saya tak nak test. Okey. Cikgu jangan anggap semua benda kita kena guna morph. Dalam lepas morph, kita boleh masukkan transition juga. Kita boleh masukkan animation lagi. Okey. Ini cara untuk lambat lah. Terima kasih cikgu. Saya pun baru tahu. So kalau cikgu buatkan dia punya, cikgu tukar dia punya duration, dia akan jadi lambat sikit tapi dia akan stop dia lambat sebenarnya. Ini 6 second punya pergerakan. Kalau lambatnya. Okay. So basically macam itulah. Kalau cikgu nak buat. Tapi kalau cikgu nak buat curve, cikgu gunalah ni animation. Janganlah guna apa ni, morph semata-mata. Okay. So gabungan, katakan kita nak gabungkan morph dengan animation kata cikgu sebenarnya boleh gabungkan. Ya. Okay. Point A ke point B. Lepas tu kita nak letak dia blinking. Okay. Blinking berapa kali. Okay, dia akan blinking. Lepas tu lepas dia blinking, akan pergi ke sini. Okay, dia akan ubah warna. Yang ni saya testing dulu saya pun tak sure dia akan jadi ke tidak. So kita bereksperimen malam ni.
Okay, so ada morph. Lamanya, sorry. Tak buka. So, nampak tu? Cikgu boleh tambah animation. Nak tengok lagi sekali ke? Boleh. Okey, dari sini dia bergerak, lepas tu dia blinking. Okey, lepas tu dia bergerak ke point C, dia akan tukar color. Lepas tu dia akan tukar warna gelap. Cikgu Zuli, Ya. ada satu perkara terlintas di fikiran saya. Kalau slide pertama tu 1 titik, tapi slide kedua tu ada 2 titik, nanti dia akan pecah 2 tak masa nak morph tu? Dia tak akan recognize second titik. Kalau cikgu nak letak titik juga, boleh, tak ada masalah. Dengan syarat bila cikgu buat titik itu berada macam ni lah, contoh katakan ini titik, okay. Lepas tu cikgu nak lepas jadi 1 ni jadi 2 kan. So cikgu letak, cikgu letak 1 titik kat belakang dia. Okey. Katakan 3 titik, kata 3 titik. Okey, so walaupun kita nampak 1, sebenarnya ada 3 gambar dalam ni. Ada 3 gambar. Okey. Yang ni kita ubah warna sikit, yang ni kita ubah warna sikit bagi nampak. Okey, susunan dia. Okey, so daripada A ni, katakan sejuk titik ni, A ni dia akan pergi ke B. Okey, lepas tu dia dia akan keluar 1 titik. Lepas tu sampai sini dia akan jadi 3 titik. Lebih kurang macam tu lah. Okey, so kita tengok dia morph dia. Okey. Okey. So nampak konsep dia cikgu? Maksudnya boleh jugalah kita letak slide pertama 1 titik, slide 2 titik dan slide dia mesti berlapis kat belakang dia. Dia ada nampak tapi dia tak. lah. Dia kena ada juga tapi satu yang slide pertama tu mesti kalau kita nak buat 3 titik, slide pertama tu memang dah ada 3 titik, cuma dia dah duduk dalam kawasan yang sama. Okey, faham. Katakan kalau macam ni. Okey, sekejap cikgu nak katakan titik pertama ni besar. Sekejap Ini kita kecilkan. Ini kecilkan sikit. Okey. So, dalam ni ada 3 titik. Okey. So, bila dia pergi, sekejap. Keluar. Lepas tu, yang ketiga, ni keluar. Okay. So, bila kita play, dia akan jadi macam lama. Sorry. More. And more. Satu, dia berhenti A, dia keluar B, dia keluar C. So, nampak cikgu kena tahu dia punya pergerakan dia A ke B, B ke C tu nak jadi apa. Okey.
Dah sejam lah kita. Okay, faham cikgu. Faham Okay, faham. Thank you. Okay. Next, ada soalan? Saya dah buka laptop pun tak boleh juga stresnya. Cikgu nak share ke? Macam mana nak share? Cikgu buka dekat laptop cikgu tu masuk Meet. Lepas tu cikgu share screen dekat Meet tu. Present. Present. Okey, yang lain sementara kakak tu buka Meet, so, ada soalan tak yang lain? Cikgu Zuli. Ya. Tadi saya ada jumpa yang MOF ni dia dah boleh buat pertukaran dua bentuk yang berbeza. Yang terbaru? Okey, jom kita test. Sebab yang saya pakai 365, saya tak tahu dia auto update ke tidak. Sebab hari tu buat tak boleh kan? Itu kita buat tak berjaya. Okey, so ni slide A, Ctrl C, Ctrl V. Sorry. Okey, Ctrl V dulu. Ada pula anak belakang ni. Tengok. Main control pen ke cikgu ni? Cikgu Putera? Boleh cikgu cerita? Yang guna control pen tu ya? Panel. Selection pen. Selection pen? Selection pen. Itu rasanya cikgu Syakir ada yang cakap kan? Buat selection pen tengok tu atas tu. Ya, selection pen. Atas, kanan. Mana? Dekat shape format, that one. Boleh ubah ke? Macam mana nak ubah? Cikgu buat tanda seru, bukan nama dia. Tanda seru? Dekat selection tu, kat overflow tu. Tukar nama dia, tanda seru, lepas tu unique name. Tukar nama dulu? Tukar nama, tanda seru dulu kat depan dia, 2 tanda seru. Okey. Sekejap. Lepas tu letak nama contoh Ayu lah. Ayu. Okay, yang ni pun ubah kan? Yang pertama pun kena ubah. Okey. Baik. Ya. Baik, ubah yang pertama dulu. Ubah bentuk dulu lah yang pertama tu. Ya, Ayu. Okey. So yang kedua. Ya, mak. Duplicate. Klik ini ke sini. And then yang ni nak ubah contoh segi 4. Edit shape mana Delete pun tak apa Cikgu Zuli. Masuk shape baru tapi rename dia. Rename betul. Buat new object apa? Masuk dia shape baru. Bagus, idea yang baik. Okey, buat nama yang sama. Tanda seru 2 kali, lepas tu Ayu. Tak boleh. So. Ayu tu kena sama lah. Ejaan kena sama, rusak. Okey, cek balik. Lepas tu maafkan dia. Sekejap. Nak sama kita control paste je lah. Okay, so yang ni more. Jadi dengan arti kata lain, dia recognize nama yang sama, objek yang sama lah. Betul. Tak objek yang berbeza. Objek yang berbeza boleh. Objek yang berbeza. Maksudnya dia mengenali objek tu atas nama yang sama. Betul. Dia mengenali objek itu atas nama yang sama. Sebab bila kita setting kat sini, dia beranggapan ini adalah objek A dengan objek B adalah benda yang sama. The same name. Dia istilah dia pen cikgu. So macam dekat slide 1 tu, circle tu dia panggil pen 1 lah. Sebab tu nama dia
yang tanda seru Ayu tu kan. So bila pen 2 tu masih lagi guna nama Ayu tapi bentuk lain, so dia masih lagi connect dengan yang Ayu tadi. Sama nama. Pen. Selection pen. Selection pen. Pen tu panel sebenarnya. Nak Ya, tanya. yelah maksudnya dia detect seluruh tu. Sekeping. Dia cikgu, kenapa cikgu? Tak, yang macam tanda soal tu, tanda seru tu, tu contoh je lah ke? Bukan kena ada. Yang tu kena ada sebab kena kita nak ada. lock dia. Itu kita nak lock nama tu. Kalau cikgu tak tanda seru ni, dia tak lock nama tu. Kalau tak tanda seru tu tak handsome. Dia tak handsome. Kalau letak satu je pun tak boleh. Dia kena dua-dua letak. Dia kena letak 2. Maksud sekarang ni ini kita panggil kalau ikutkan dia punya apa ni? Syarat khusus dia untuk lekat nama tu lekat. Yeah, format. Dia macam kalau kita buat Excel tu yang gambar duit tu. Formula. Okey. Okey, terima kasih. Terima kasih Ibu Zuli. So kita kalau kita nak iPad pun boleh je macam Iron Man tu. Boleh juga kita tukar dia punya RC tu. Boleh lah. Bawa apa tadi? Bawa apa? Boleh share cikgu Sebab tu saya bagi contoh Iron Man tadi sebab saya rasa macam boleh buat contohnya Superman kan, daripada Clark Kent tu jadi Superman betul. Lepas tu jadi Clark Kent balik. Memang boleh lah sebab rename je sama. So dia akan ikut balik, dia akan tu balik. Cuba ada gambar tak? Boleh lah, try. Saya dah try lah yang main tu, memang jadi cantik lah. Boleh Mas. Apa lagi? Aduh baik. Iron Man Tapi saya pakai handset Cikgu Zuli. Saya pakai Google ni pakai handset. Pakai handset? Okey. Kalau saya nak pakai video ni, tunjuk je lah kat laptop ni. Saya nak share pun tak boleh Cikgu Zuli sebab ada masalah saya kan. Orang zaman dulu ni susah. Kau memang. Zuli. Atromen. Dia keluar ke tak ni? Apa dia? Kejap. Kejap belum. Saya dah present dah. kejap. Nampak. Dia start sharing jap. Cikgu Alma. Okey, Cikgu Alma sekarang cikgu punya ni. Try tekan kan? Buka ni. Nampak ke? Dah nampak dah ni, saya dah nampak. Cikgu punya mic. So bila saya tekan tu dia gerak. Cikgu buka PowerPoint cikgu. Cikgu buka je PowerPoint cikgu. Dah Jangan buka. hilangkan mic tu. Oh, dah buka Dia dah. tak share entire screen kot. Oh, ya ke? Share entire screen. Start sharing dulu, start presenting dulu. Start sharing dulu. Okay. Present now, lepas tu entire screen. Okay. Boleh tak? Okey dah. Okey, buka PowerPoint. Memang padu. Boleh Okey. Okay, so nampak dah buat dua ni. Okey. Saya nak tanya soalan cikgu. Cikgu saya rasa bukan 365 ni. Cikgu pakai WPS Office ni bukannya PowerPoint tau. Oh, ya ke? WPS Office bukannya di bawah Microsoft Office. Oh, sebab tu ke tak boleh? Kemungkinan besar ya. Oh. Dia bukannya PowerPoint tau. Cuba Cikgu Zuli tengok yang ni Kalau yang ni saya ganti dengan apa nak panah tu. Okey, sekejap okey je dia gerak. Okey. Okay. Kalau yang tadi tu yang dia tak nak gerak. Okey, cuba cikgu buka. Okay. Satu lagi contoh yang ni kan. Wow, cantiknya. Okay, so dia gerak naik, okey. Gerak turun. Okey. Cantik kan? Cik. Okey dah tu. Okey dah kan? Masalahnya yang ini dia tak nak gerak. Dah kenapa? Bila kita tekan dia gerak macam tu. Okey, jap. Cikgu check balik dekat garisan tu. Ada animation tak? Animation? Ni. Dekat bahagian animation ada apa-apa tak? Tak ada? None?
Oh, morph dia dekat slide Okey. Kemungkinan sebab cikgu punya bukannya PowerPoint Office Microsoft punya. Oh ya ke? Cikgu bukan pakai Microsoft punya cikgu. Oh ya ke? Dia ada morph tapi ianya bukannya di bawah Microsoft. WPS Office dia bukan di bawah Microsoft Office. Okey. Tapi okey juga sebab ada morph. Kebetulan ada. Sebab WPS-nya free kot. Dia murah sikit lah daripada Office. Oh, okey. Okey, thank you. Okey. Terbaik Cikgu Arma. Cantik. So, tadi macam Cikgu Arma tadi, problem dia ialah dia bukannya bawa Office punya program. Dia di bawah WPS Office. Okey, cikgu kena ingat ada beberapa yang lebih kurang sama nama dengan Office tapi ianya bukan daripada Microsoft itu sendiri. Tapi ada morph tu okey tak? Sebab WPS dia free. Rasanya free kot. Ataupun kena bayar lagi murah lah, kena dengan arti kata lain lagi murah daripada Office lah. Patutlah nak capture screen pun tak boleh. Nak record screen. Baru hari ni tahu rupanya bukan Office eh? Baru hari ni tahu. Itulah kita kena share cikgu. Kena scam. Mac tak ada, Mac memang tak ada ni, dia panggil benda lain, dia Magic Move. Mac dia pakai Keynote. Cikgu Syakir, Keynote. Aku nak buat Iron Man, aku tak ada gambar. Kau tak ada gambar ke? Kau cari mana gambar Iron Man tu? Cikgu Putra boleh tu. Cikgu Zuli faham tu masalah saya, Cikgu Madia, sebab saya punya komputer ni zaman Jepun, zaman Firaun Tadika. Dahsyat betul punya perumpamaan tu. Beli barulah. Nantilah kita dah elok-elok ayu kan, boleh lah beli baru. Kita beli 10. Main. Aku nak cari dia punya sequence tu kalau boleh. Angkat tangan, turun tangan, senang nak buat. Tapi lebih kurang sama jugalah kalau nak buat pun. Tak jumpa lah sequence ni. Ada boleh tolong? Iron Man ke kartun ke? Tapi macam tu cakap tadi lah, kalau kita ada sequence gambar, kita boleh buat satu sequence yang cantik jugalah. So ada lagi siapa nak share? Nak sharing dengan kita punya PowerPoint ke apa ke? Sebelum kita stop untuk malam ni? Saya tu hari saya pernah buat tapi saya tak pakai 365 yang offline ni. Saya pakai dekat D5. Yang free ni kan? Cuma dia tak boleh nak save ni sebagai ni lah, MP4 lah. Tahu. Cuma masalahnya yang cantiknya dia kita boleh buat komik tau. Sebab kita ada piston. Kita install piston kat situ. So kita boleh type, contohnya kita nak Iron Man. Dia pun akan keluar Iron Man. Contoh tangan terbang, tangan pukul orang. Okey, jom kita guna D5. So dah memang ada benda-benda tu. Dia macam extension lah. Okey, aku nak masuk D5 sekejap. Saya takut kalau saya buka tukar email ni dia jadi macam Dapat aku buka. Kau guide aku. Guide. Saya pun lupa piston ni. Ya aku tengah buka sabar ya. Kau buat kita ini. Ya aku pergi sekejap. Wow. Okey, ini aku buka D5. PowerPoint. Sabarlah. Okey. Nak tengah loading ni.
Loading. Ni pun saya pun dah lupa kat mana. Pasal layout. Rasa dekat designer. Cuba tengok ujung sekali designer tu. Designer? Bukan? Oh tak ada bukan. Dia dekat view ke? Yang kita boleh tambah extension tu dekat mana? Ya. Insert. Cuba tekan insert. Add-on office. Yes, add-ins. Add-in. Add-in. Nama lupa banyak sangat nama. Cuba letak piston rasanya. Piston ke rasanya? Sekejap, sabar. Kau ni jenis tak bersabar lah. Tak, saya sebentar saya ingat. Saya ni ada masalah OCD. Kau piston comic character ni? Piston ke? Ke comic piston tak? Try ambil piston. Bukan ni. Betul? Cuba ambil. Ni piston comic character ni? Dia bila kita ambil karakter ni, rasanya kita boleh banyak aksi-aksi Okey, piston character. Rasanya lah. Okey, kita try. Okey, and then cubalah ilmu baru, tak apa. Okey. Ni adalah comic character. Itu pun dia macam Zepeto je Yes. Tak payah ajar je lagi. Kita setting lah nak muka macam mana. Ambil gambar katak je lah, tak ada katak kan. Orang-orang. Pilih orang dulu, body, rambut macam mana. Cari rambut pacak sikit. Tak ada pun pilihan rambut. Ni colour. Ambil pilih je rambut macam mana, tak kisah. Tekan-tekan je. Yang mana berkenan di hati. Baju pula. Pilih. Okey, dia ada pose. Nampak? Kita boleh ambil mana-mana yang kita nak. Tengok, berlari ke. So benda ni dah boleh macam animation tau. Okey, so kita ambil letak kat situ. Buat next slide. Kita ambil baca berita kat ujung sini pula. So tak payah nak gerak-gerakkan tangan macam cikgu sebut tadi kan. Yap. Berjalan. Wow. Daripada sini dia berjalan ke sini. Rapat sikit. Lepas tu jumpa putera katak. Hujan sekali. Hujan. Payung. Ya. Kamu save pula. Cuba morph dulu yang tu, setakat tu. Ya, kena tukar dia punya tu dulu kan. Nama dia punya ni. Apa nama dia? Alah, ni. Yang dekat sini saya tak tahu macam mana share screen tu. Pergi home. Pergi home je tu. Home? And then? Betul bahagian editing. Home. Editing dia tak ada selection Tak ada pula. Itulah aku tak jumpa masalahnya. Mampu lah. Bukan. Sekejap. Itulah beza 365 offline dengan online. Tapi cuba move-kan je. Tak payah buat select tu, cuba move je. Move je. Transition, move je. Okay. Preview. Cik Adi pun? Try. Cik Adi. You lost network connection. Jadi jangan. Mana ni? Lost connection. Lost connection? Macam mana jadi kejadian tadi? Sekejap. Aku ada idea sebenarnya kalau nak buat. Mana pula pergi? Pakai lah gambar sama. Yes, bagi yang dia bergerak tu pakai anak panah.
kita lapik-lapik kat belakang gambar-gambar tu. Lepas tu kita titik. Boleh je. Hilang tak saya punya ni? Nampak? Ada dah. Okey, sekarang ni daripada ni saya pergi ke edit in desktop. Open in desktop apps. So dia akan buka satu dekat desktop app, so kita boleh edit kat sini pula. So cikgu boleh buat pandai ya. Okey. So kita memang dapat gambar free. Transfer pergi desktop, edit pakai mouse desktop. Cantik. Okey, mana kat mana selection pane ni? Ya. Jadi tak? Sabarlah nak buat ni. Test. Okey. Morph sekali lagi. Selection dulu, morph. Jadi tak? Sabar. Teruja. Ui. Hai. Nampak? Handsome. Kemang-kemang. Jadi cikgu tak payah nak potong-potong tangan, nak fikir Iron Man macam mana sebab dekat Kristen ni cikgu ada banyak karakter tau. Saya nak share sikit dekat yang tadi cikgu online. Ya, sabar, aku nak test balik. Okey. Kali taklah gambar merah. Boleh lah. Dia tak cantik sangat. Dia tak bergerak tangan dia. Dia tak nampak pergerakan. Tapi boleh lah. Dia boleh set pakai apa yang arrow tu. Arrow ni? Dia punya animation kita kan boleh set yang pakai arrow ke arah mana-mana tu kan. Kalau cantik macam ni tau. Kalau bentuk ni macam ni, kalau bentuk dia depa tangan macam ni, bentuk kedua tangan dia ke bawah, dia masih lagi kekalkan yang sama, tangan dia ke bawah. So bentuk yang ketiga mungkin tangan dia ke atas. So kalau ada gambar yang sama, okey, contoh kalau cikgu pandai edit balik dia punya join tu, suara cantik dan dia boleh nampak dia punya tu nanti kekal badan dia tu macam mana. Sekejap hilang begini. Tepi ni dah hilang. Awak ni memang hilang automatik Okey, so kita ambil ni. Tak kecil sangat macam ni. Dengan ke atas. Yang ini.
belakang. Alright. So yang ini ubah. Folio. Ni tak payah pakai mouse pun rasa boleh ni. Cikgu Zuli, Ya. saya kena keluar kejap lah. Ada orang minta ni. Saya keluar dulu Bye. Okay, thank you. Terima kasih semua Assalamualaikum. Semua tak cantik ya. Okay. Maju sangat. Oh. Berapa second lah.
Tapi laju sangat. Kalau pakai morph, dia jadi tak cantik lah. Pergerakan dia jadi tak cantik. Saya nak sure kenapa. Sebab mungkin dia berubah bentuk. Sebab dia tak boleh nak maintain kat bentuk tu. Cikgu Zuli, Ya? Zuli tak letak pun transition morph kat slide tu. Memang yang ni saya test dia sebab dia jadi morph. Belum lagi morph kan? Bila morph sebenarnya tak cantik. Saya tetap morph. Sebab, okey. Kalau cikgu nampak dia akan jadi bayang macam tu. Oh, okey. Sebab apa? Dia perubahan bentuk dia tu tak cantik. Dia kalau nak buat dia buat kena buat jointer juga. Betul-betul cantik pergerakan. Sebab dia perubahan antara satu pergerakan dengan satu pergerakan tu, dia jadi macam dia akan jadi blur macam tu. Bagi saya tak berapa cantik. Nak buat for animation lah. So tak sesuai. Kalau cikgu nak buat pakai morph, dia tak berapa sesuai. So ada soalan lain? Cikgu? Oh, cikgu dah tidur ke? Dah 9.40 dah. Okey, so saya rasa sampai sini dah lama dah dekat 2 jam lah kita ni. 1.5 jam lah. Okey, lagi? Thank you cikgu. Ada lagi tak? Nak tanya kenapa tak boleh nak buat ke apa ke? Cikgu Zuli, saya nak share screen sekejap boleh? Boleh. Saya stop ya. Boleh. Memang dialu-alukan untuk share screen hari ni. Sekejap ya. Memang kita kalau boleh nak bantu cikgu. Kalau nak buat video export ke MP4, ya betul. Okey, Cikgu Madia. Saya dah share ya? Okey, sila. Okey, tadi saya tengok PowerPoint 3 saya ni. Secara offline, saya boleh masukkan comic characters ni. Okey. So dalam offline boleh gunalah, saya tengok. Lepas tu, tadi saya cuba macam ni. Kan yang kita guna tadi kan nampak pergerakan kan? Kalau macam ni, contohlah saya mainkan. Bila saya gerak dia macam ni lah. Macam mana yang saya buat ni. Masa dekat slide pertama ni, saya dah letak dah karakter kat bawah. Ya. Lepas tu, slide yang kedua ni, saya dah duplicate. Sedangkan slide yang pertama ni, saya duplicate. Jadi saya duplicate. Saya dah duplicate. Jadi saya letak tepi. Yang ni pula masuk dalam. Contoh. Lepas tu, saya duplicate lagi. Kalau nak yang ni nak space ni lah kan. Lepas tu yang ni pula masuk dalam. Saya tak ujung. Saya buat macam tu je lah. Lepas tu saya duplicate. Itulah saya ambil yang ni. Kita try lah kalau dia kena. Jadi saya pun mainkan. Cikgu Madia punya offline version ni tahun berapa punya? 365 tu. Dia kata offline version. Offline version tapi 365. 365 juga. 365 offline version. Yes. Okey. Saya tak tahu macam mana, mungkin sebab saya login sebenarnya tadi. Hitster ni. Yang comic character kita kena install ataupun memang sedia ada di situ? Sekejap. Saya masa ni macam mana saya buka pistol tu. Cikgu boleh add on. Kalau pakai 365 boleh add on cikgu. Saya tarik pistol ni. Lepas tu saya login. Sekejap. Saya tolong. Cikgu Madia, off sekejap. Okey, saya start sharing ya. Okey, itu saja. Terima kasih. Okey. So kalau cikgu nak masukkan karakter animator tadi dalam offline yang PowerPoint biasa. Okey. Cara dia mudah je. Okey, cikgu pergi dekat mana tadi aku nampak ni. Insert. Okey, insert. Add in ni ada kata add in. Cikgu pergi sini get add in. Okey. Kat sini cikgu cari.
Yang ni saya punya pun offline juga, bukan tadi tau. Bukan yang delima tadi. Okay, sudah ada kat sini. So cara dia, cikgu pergi dekat insert, pergi dekat add in ni. Add in tambahan. Okay, inilah piston character. Cikgu yang online punya Terbaik, ada cikgu. Online punya pun ada add-in-nya. Online pun ada add-in. Yang ni yang kalau cikgu pakai offline. Yang software ataupun cikgu install dalam PC cikgu. Okey, online pun ada lah ya. So ada juga add-in dalam ni. So cikgu pergi dekat insert, cikgu pergi ke add-in ni, cikgu tambah add-in ni, cikgu cari piston format character ataupun cikgu type piston saja. Dah dapat. Belum lagi. So cikgu nak cari, kena cari macam ni lah. Okay. So, pergi dekat insert, add-in ni, cikgu tambah add-in. Itu sahaja. Okay, so menjawab soalan tadi? So ada soalan lain? Ada yang nak share? Ya, okey, thank you cikgu. Okay. Ada lagi soalan sebelum kita nak tutup? Rasanya kita dah faham basic dia. So untuk buat pergerakan tu cikgu kena tahu apa yang cikgu nak. Pergerakan A ke B tu macam mana. A jadi B tu macam mana. Dan alhamdulillah kita pertambahan baru kita dapat macam mana kita nak lock dia punya kod gambar tu supaya bila dia boleh berubah bentuk juga. So pelajaran baru yang kita terima ini alhamdulillah. Terima kasih pada siapa tadi, Muaz dengan Cikgu Putra. Cikgu Muaz, patutnya cikgu pun boleh buat sharing tutorial juga tau. Cikgu pun saya nampak mahir. Tapi saya dah session untuk benar? Saya dah tempat main dengan Syarma. Okey, jap saya nak stop sharing dulu. Saya nak stop recording. Okey, terima kasih semua saya stop recording sekarang.